Okey, kenyataan apa Dr. Kamal begitu jelas. Sebagaimana apa yang ada adalah Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, agamaku. Tapi janganlah saling tunding-menyunding, janganlah saling sindir menyindir, cukup-cukuplah. Sebab itu saat ini pergerakan pemuda UMNO mengharapkan solidarasi bangsa. Dia mengharapkan solidariti bukan nak mencetuskan perbalahan kaum, tidak. Tapi pengajaran betul diberi pada rangkaian supermarket KK agar tak berulang. Dulu kita dengar adanya KZ juga dijual di pasar-pasar raya yang didatangi oleh keluarga Islam. Itu yang terdedah setahun 2 tahun dulu. Saya melihat ada kenyataan. Tapi Alhamdulillah tak ada lagi dah berlaku. Dan sekarang ni penghinaan pula terhadap Allah. Ini bagi saya satu tindakan yang wajar ditendang. Jadi kita tak boleh ambil mudah. Tak boleh ambil mudah dan jangan kita pandang sebelah mata saudara. Tujuan apa yang dilakukan oleh Dr. Akmal sebagai pemuda, beliau melontarkan perasaan, kenyataan beliau apabila agama kita dihina. Sebagaimana saya katakan semalam saudara. Kata Buya Hamka, kalau saat negara kamu dihina, agamamu, negara kamu, Nabi kamu dihina, Allah dihina dan kamu masih berdiam diri, saat itu kain kapan itulah lebih baik untuk kamu pakai. Bahasa kasarnya lebih baik matilah korang kalau itu keadaannya. Sebab semua tak ambil tahu. Kita harus menyuarakan. Ini bukan apa secara suara. Sebab itu kita bukan nak minta tindakan yang bukan-bukan. Saya terima kasih kepada Dr. Akmal yang berani bersuara. Kita tak cukup hanya sekadar minta maaf. Besok buat lagi. Mesti ada pengajaran yang tuntas. Sebab itu saya melihat bagaimana pemimpin PKR. Saya bersetuju saudara Fahmi Zainal. Dia menggesa agar ketua WIP Parlimen DAP dengan Komeng supaya mengelak daripada mengulas isu kontroversi tentang stokin yang bertulisan-tulisan Allah ini. Sebab ini tak ada kena-mengena dengan beliau. Tak ada kena-mengena. Hanya kerana pemilik token KK-Mat itu bukan Melayu. Tak boleh jadikan begitu. Tak boleh. Ini soal sekarang ni, soal akidah kita. Menurut Fahmi Zainal, beliau selaku ahli majlis pimpinan negeri PKR Pulau Pinang. Dia kata lebih baiklah Ngah Komeng ni berdiam diri berhubung perkara itu daripada memburukkan keadaan. Sebab tak ada kaitan langsung perkara itu kepada Wabi Ngah Komeng. Jadi kenapa pula dia terburu-buru mengulas? Jadi diam adalah lebih baik berbanding kata-katanya. Jadi katanya jika Wabi Ngah Komeng faham tentang menghormati kesucian agama masing-masing, sepatutnya beliau tidak perlu ambil campur tangan hal ini. Biarkanlah keadaan ini ditangani oleh Jabatan Agama Islam, oleh pemuda. Dan kita cuma tak ada apa yang saranan Datuk Akmal, dia kata boikot aja, tak payah kita pergi. Takkan itu pun jadi kesalahan besar. Jadi soal baginda permohonan maaf KK-Mat di saluran dalam talian dan notis yang disiarkan di cawangannya sepatutnya sudah memadai. Mana boleh cukup itu saya. Agama kita dihina, Allah dihina saya. Jadi Ngah sepatutnya menumpukan tugasnya sebagai Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan. Dan serahkanlah kepada pihak berkuasa untuk menyiasat kes berkaitan dengan KK-Mat. Jadi saya melihat juga kenyataan daripada itu kenyataan daripada Pulau Pinang Wabi Fahmi Zainal. Ada satu kenyataan tadi saya dengar satu lagi tentang ertinya saya melihat bahawa Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh tidak keseorangan dalam memperjuangkan tindakan memboikot KK-Mat susulan isu penjualan stokin tertera nama Allah. Selaku pengerusi Biro Armada Pusat. Ini bukan Parti UMNO, bukan daripada Parti Keadilan, bukan daripada Parti Amanah. Dia adalah pengerusi Biro Armada Pusat, Dr. Muhammad Alif. Dia katanya jika DAP dan MCA boleh bergabung, meminta Dr. Akmal bertenang dalam soal ini, beliau tidak tergagap untuk bersama menyokong tindakan sayap pemuda UMNO. Kalau DAP dan MCA boleh bersatu, maka kita di Armada Bersatu katanya. Ini daripada Parti Bersatu pula, pimpinan anak muda. Sebab dia kata kita di Armada Bersatu ini juga boleh bersama-sama dengan pemuda UMNO dalam hal ini. Kalau DAP dan MCA boleh berpakat minta Dr. Akmal bertenang dan tak boikot, dia katanya Armada bersama-sama berjuang dengan Dr. Akmal. Jadi kita boikot KK-Mat. Ini keadaan saya. Sebab itu, sepatutnya Ngah Komeng, MCA, MIC, jangan campur tangan.
Tak ada kena-mengena dengan dia orang. Ini soalnya cadangan daripada Dr. Akmal. Dia kata kalau itulah sikap pemilik supermarket sebut yang langsung tak peka pada kesucian agama Islam, kita boikot sajalah. Itu kenyataannya. Bukan berbau tentang politik, tidak. Ini soal agama kita, saya. Itu saya haraplah. Jadi menurut Dr. Muhammad Akmal Saleh, bahawa beliau merasakan bahawa Dr. Akmal tidak keseorangan. Dan ini juga saya lihat, kalau bijak pemuda menyantun ini juga adalah jaluran untuk kita bersatu padu. Ini yang kita harapkan, kita bersatu padu dalam menegakkan keharmonian bangsa negara kita. Dan jangan kita izinkan orang mencacat, orang buat sikap macam-macam. Cukup-cukuplah. Kita nak mau maju ke depan. Kita tak mau melihat negara kita berada dalam kucak-kacir. Mereka yang mewujudkan suasana ini tidak lain tak bukan hanyalah untuk memporak-perandakan suasana dan mewujudkan ketidakstabilan politik. Ya, sebab itu saya yakin pihak polis pun telah menggerakkan seluruh tenaganya untuk menyiasat sepenuhnya. Dan di seluruh negara, kedai-kedai kekebat sedang disiasat. Macam mana yang berlaku di negeri Johor. Semua 81 kedai kekebat di Johor telah pun diperiksa satu persatu. Ini bukannya kita nak suruh mereka tutup kedai, tidak. Tapi itu sebagai pengajarannya. Sebab itu, apa kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar faham. Yang juga selaku Naib Presiden UMNO. Kata Dr. Warusdi, isu stokin kalimat Allah perlu ditangani segera kerana sudah mula memercikkan bibit-bibit perbalahan antara kaum. Demikian kata Sri Warusdi Wan Ismail selaku Naib Presiden UMNO. Dan beliau berharap isu itu wajar diselesaikan segera sebelum ia melarat menjadi sesuatu yang lebih buruk. Selaku orang lama, pemimpin tertinggi, beliau mengharapkan antara pemuda UMNO dengan pemuda keadilan, dengan pemuda bersatu, tak ada masalah. Cuma saya tak nampaklah ketua pemuda PAS. Sebab itu kata Dr. Warusdi, beliau mengharapkan seluruh rakyat negara ini agar dapat menjaga sensitiviti kaum dan agama bagi memastikan keharmonian dan kesejahteraan dapat terus dikekalkan. Jadi menurut Warusdi, isu penjualan stokin yang tertera dengan kalimat Allah di kedai serba nika kekemat di Bandar Sunway, Piramid, Pilihan Jaya telah menimbulkan kemarahan umat Islam negara ini. Lantaran itu, beberapa lapang polis telah digerakkan oleh Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Jadi saya mengatakan dalam keadaan begini, nampaknya pemuda begitu peka dengan suasana. Inilah yang kita harapkan. Dalam kepekaan kita tak menyemai kebencian pada kaum lain yang disasarkan oleh Dr. Akmal adalah pemilik kedai, pemilik supermarket yang kebetulan daripada keturunan warga bangsa bukan Melayu. Itu saja. Jadi tak payahlah kita nak katakan ini wujudnya antara Melayu Cina. Tak payah. Jadi tak payah komen. DAP tak payah komen. MCA pun tak payah campur tangan lah. Jadi biar kita bermasalah dengan pemilik kedai itu. Ini bukan masalah kaum. Ini masalah agama yang dilihat. Kalau tak ditangan dengan baik, ini boleh memercikkan api perkauman yang cukup serius. Sebagaimana saranan daripada Datuk Seri Dr. Warusdi selaku Menteri Besar Pahang, selaku Naib Presiden UMNO, beliau mahu agar pihak berkuasa segera menyiasat dan menghentikan elemen ini agar tidak berulang lagi. Saya dengar sendiri orang daripada Sahibu Sama'am, Mufti Perdih bercakap, Ketua Pemuda daripada Armada bercakap, pemuda daripada PKR bercakap, dan semua pihak bercakap. Jadi sebab itu saya katakan kita jangan ambil mudah isu tentang kalimat Allah ini yang diperhinakan oleh mereka. Saya harapkan warga kita tenang. Biarlah persoalan ini ditangani oleh pemuda UMNO bersama-sama dengan pihak berkuasa. Cukup-cukuplah kita menghadapi masalah perkauman. Negara memerlukan kestabilan politik. Kita harus move on, kita harus terus ke depan. Bukan kita menimbulkan masalah yang membuatkan orang luar melihat negara kita masih lagi dalam keadaan yang terumbang-ambing. Saya haraplah sempena kehadiran bulan mulia ini, apa-apa pun yang menyentuh soal agama tidaklah menjadi pertikaian yang boleh membawa kepada mencetuskan perbalahan yang bersifat rasis. Ini bukan rasis saya. Ini menyentuh soal 3R. Saya jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wa hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.